Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Moga-moga dengan pengajian ini akan bertambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya Allah memasukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung lagi kitab kita. Kitab saya seorang je bawa. Ha? Sampai naik feri bawa kitab. Baik. Kata Syekh, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyyatihi. Baik, yang artinya wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyyatihi, artinya dan melazim ia akan mereka itu takut akan dia dan mendiri akan hak rububiyahnya. Baik.
Kita sebelum ni bicara tentang makna takwa. Sebenarnya bulan lepas kalau tak silap, saya maklum saya tak ada dah sebab pergi umrah. Tapi kita pun semua sedia maklum, Arab Saudi sekat. Arab Saudi sekat dengan kata sampai bulan 9 baru nak buka balik. Tapi tak tahulah. Jadi itu yang tak dapat pergi tu. Tak pergi umrah, pergi sini kan. Jadi patutnya tawaf kat sana, tak jadi tawaf sana, tawaf sini. Nampak? Tak apalah. Itu yang datang juga tu. Tapi saya lupa nak maklum. Ingatkan dah maklum, lupa belum. Baik. Jadi kita sambung kuliah kita yang sudah, iaitu kita bicara tentang makna takwa. Takwa ni kita sebut bulan lepas, takwa ni maknanya ada 3. Yang pertama makna takut, yang kedua makna taat, yang ketiga makna pelihara. Tiga-tiga berkait rapat dan tiga-tiga memang tepat dengan apa yang dimaknakan. Yang pertama sekali, takwa tu maknanya takut. Yang ni disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Pertama sekali makna takwa tu takut. Lepas tu tok khatib kita, tok imam kita, dia baca khutbah, dia sebut ni ittaqullah. Artinya mana? Maknanya takutlah kamu kepada Allah. Nak ceritanya maksud apa? Nak ceritanya takut tu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi bila hati ni tidak bulat keyakinan kepada Allah, itu yang menyebabkan takut dia bermacam-macam. Nak takut hantu satu hal, takut duit tak ada, takut miskin, takut itu, takut ini. Kebanyakannya takutnya itu berbalik kepada ketakutan duniawi, takut bahagian dunia. Sebab apa? Sebab dia tak nampak ukhrawi, dia tak nampak hal-hal akhirat dia. Sepatutnya hal akhirat yang lebih dia takutkan. Takut tak masuk syurga, takut kena azab dalam neraka, yang tu patut kita kena takut. Takut tak dapat rahmat Allah, takut tak dapat kasih sayang Allah. Dan yang tu kita tidak menjadi risau. Yang kita lebih risau, takut duit kita tak ada. Takut ekonomi, takut itu, takut ini. Sebab apa? Sebab dalam hati kecintaan dunia lebih daripada kecintaan akhirat. Yang ni yang Nabi kata, yang doktor kata penyakit Wuhan, coronavirus COVID-19. Tapi yang Nabi kata Wuhan, bunyi lebih kurang. Satu sebut Wuhan, satu sebut Wuhan. Wuhan doktor kata tu dah penyakit daripada China. Wuhan ni tak ada hadis, itu doktor kata. Tapi Wuhan ada hadis. Sahabat tanya ke Nabi, wamal wahnu ya Rasulullah, apa dia tu Wuhan? Wuhan tu apa dia? Maka jawab Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu penyakit umat akhir zaman. Satu, cinta dunia. Yang kedua, takut nak mati. Maksud takut mati ni, kita semua takut mati tak? Dengan saya pun takut mati. Tapi maksud takut mati sini, dia benci kepada kematian. Lepas tu disebut wa karahiyatul maut. Karaha artinya benci. Maknanya benci mati. Dia tak suka mati, dia tak nak mati. Kita ni nak ke tak nak, mati tetap akan mati. Bukanlah maksud kita nak mati tak, tapi bila mati mendatang, kita bersedia menghadapinya, kita reda akan ketentuan Allah. Tapi ada orang tak nak, dia nak lari daripada maut, cuba sedaya upaya. Sampai doktor tak apa lagi, pergi jumpa habis pawang-pawang, tok bomoh habis, jampi sarapah, moga-moga boleh sambung umur. Akhirnya rosak akidah dia. Sebab apa? Inilah sebab hatinya cinta dunia dan benci kepada kematian. Ini penyakit lebih bahaya daripada Wuhan. Wuhan tu tak apa coronavirus, bukan tak apa macam mana, bukan kita reda. Taklah kita pun tak reda, gak takut gak kita. Tapi nak ceritanya, makna kata kalau terkenalah penyakit coronavirus tu,
Nak jasad mati, tumbang, gup jatuh. Tetapi mungkin insya-Allah hati tak mati. Iman dia tak mati. Nah, iman dia okey, balik jumpa Allah, ada akidah. Ditanya oleh malaikat munkar nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Boleh jawab, "Allahu Rabbi." Tapi ada orang jasad sihat, dia tak kena coronavirus, tetapi dia terkena penyakit wahan, akhirnya hati dia mati. Nah, iman dia mati. Walaupun jasad segar bugar, jasad hidup sihat, boleh berjalan, boleh pergi mana boleh. Nah, tetapi hati mati, iman mati, maka yang ni lebih parah. Bila iman mati, tak ada guna dah lah. Mati esok masuk dalam neraka selama-lamanya. Orang kena penyakit coronavirus tadi, tapi iman ada, mati kat dia. Nah, tapi iman ada, mati dia masuk syurga insya-Allah. Sebab apa? Sebab mati dalam keadaan ada iman. Ada orang dalam hidup iman mati dah. Ini sebab apa? Sebab penyakit rohani. Sebab tu kita kata, ulama ajar kita, penyakit rohani lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Tapi kita lebih jaga penyakit jasmani berbanding penyakit rohani. Itu masalah. Nak demam sikit, bau batuk 3 kali, pergi bergegah, pacak motor terus pergi klinik. Nah, tapi hati busuk, tak baca Quran, kat sebulan dah tak baca Quran, tak rasa apa-apa pun. Apa jadi gitu? Padahal hati dah rosak. Bila tak rasa, tak ada teringin nak baca Quran, makna hati dah rosak. Mayang jemaah tinggal tak datang. Semayang kat rumah pun cak alik bot. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang. Tak rasa apa-apa. Subuh kat pukul 7 lebih, mayang subuh, tak rasa apa-apa. Sebab apa? Hati rosak. Nah, jasad rosak, kelang kabut pergi cari doktor. Makan pil, doktor kata makan 2 biji. Dia salah dengar, 2 papan dia bantai. Berbuih terus mulut. Nak elok tak mati lagi mati. Nak ceritanya bab jasad jaga sungguh. Kalang kabut lah, jaga jasad. Temperature naik 1 darjah ya. Nak kelang kabut dah. Hui, panas ni. Kelang kabut dah. Nak, tapi hati dia rosak, tak rasa apa-apa, semayang tinggal, apa tinggal, ibadat tinggal, tak rasa apa-apa. Kan? Sebab apa? Sebab ia barang dalam. Nah, sebab imannya, hatinya sudah mati. Hati mati ni dia tak rasa lah. Ibarat contohnya Tok Guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, dia buat contoh. Ada seorang ni dia jatuh motor lah, kata contoh. Dia jatuh motor. Jatuh motor tu, motor himpak atas tangan dia. Bila himpak bak gitu. Jadi jadi jenis macam apa nama? Darah beku dalam. Nak kulit dia mati. Nak kulit mati. Akhirnya dia tanya kawan-kawan, macam mana nak buat ni? Kulit aku ni daging dia mati dah ni. Jatuh motor itu. Kawan-kawan kata, mu ambil ni batu, mu panah dengan api. Nak, lepas tu mu buat tuam. Mungkin nanti dia pecah balik saluran darah apa semua boleh jalan balik. Nak, mu tuam-tuam gitu. Kawan dia kata tuam. Dia ni jenis balok liat, jenis pemalas. Nah, akhirnya dia balik rumah. Dia kata, dia panggil bini dia. Jah, pergi panah batu jap lah. Ni aku nak tuang ke tangan ni. Nak, sebab tangan ni daging mati ni, jatuh motor itu. Kawan kata, pergi tuam. Nak, jadi tolong panah ya batu. Bini pun gila, ambil batu, panahkan kat dapur. Dah siap, bini pun bawa anak bang. Nak, balut dengan kain, dia pun letak. Dan tadi kata dah, dia ni jenis balok liat pemalas. Orang kawan dia kata tuam, makna tuam letak angkat, letak angkat. Dia jenis malas, letak aja, tak angkat-angkat. Nak letak aja gitu. Lah kali tertidur. Lepas tu tengah-tengah tidur terbau barang hangit. Apa ni bau hangit ni? Dia pun panggil bini, "Jah, hang masak apa ni dah ni? Hangit ni, terbakar ke apa?" Nak, bini kelang kabut pergi masuk dapur, tengok satu api pun tak ada nyala pun. Mana ada masak apa-apa bang? Tu aku bau hangit. Lah, bini kata, mana tak hangit tu, tangan abang terbakar. Tangan dia nampak jadi hangit. Sebab apa dia tak rasa? Kenapa dia tak rasa? Kerana kata guru kami, kerana daging sudah mati. Daging dia bila mati, letak batu panas pun tak rasa.
Nah, itu daging tak apa boleh tahan kira lagi. Daging-daging mati pun boleh sembahyang. Daging-daging mati pun boleh buat ibadat. Tapi bila hati mati, oh tak ada. Orang nasihat, orang ceramah, orang kata apa, tak jadi apa. Orang cakap ni neraka ni, jangan buat maksiat ni, zina ni, jangan buat gini ni, jangan tikar nombor ekor. Nak, mu jangan tinggal sembahyang, pecah kepala 1000 tahun dalam neraka. Tak sebab tu. Allah sebut dalam Quran, innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Sesungguhnya orang-orang macam ni Allah panggil dia mereka ni kafir sebab hati dah tutup. Sawaun alaihim, sama saja kepada mereka. Anzartahum am lam tunzirhum, sama ada engkau beri nasihat atau engkau tak bagi nasihat. Kau ajar ke, kau tegur ke, atau kau tak tegur, sawaun alaihim, kata Allah, sama sahaja pada mereka. Nah, kerana apa? La yu'minun, kata Allah, mereka tidak akan beriman. Sebab tu nakal-nakal kita, jahat-jahat kita, jangan sampai hati kita mati. Nah, jangan sampai hati mati. Maksud macam mana ustaz nak tahu hati mati? Macam saya kita sebut tadi lah, tinggal semayang tak rasa apa-apa. Nah, kita kadang-kadang biasalah, kadang-kadang malam ada kerja sikit, buat hal ke apa ke, ada buat kerja sikit, akhirnya tidur lewat. Kata pukul 3 pagi baru tidur. Tidur tu terlajak subuh. Terlajak tak jauh mana lah, terlajak sampai pukul 10.30 terlajak. Nah, 10.30 bangun, tengok matahari pacak lah. Allah, dia kata, aduh subuh tak semayang. Kelang kabut berlari pergi ambil uduk. Nak cepat-cepat qada semayang. Sebab apa? Sebab hati dia hidup. Walaupun dia tertinggal semayang, tapi hati hidup, iman dia hidup. Bila iman hidup, dia rasa bersalah bila meninggalkan solat. Cepat-cepat istighfar kepada Allah. Tapi ada orang tak payah kata 10.30, 12.30 bangun. Tak ada sebab apa. Bangun-bangun, 12.30 awal lagi, tidur balik. Nak tak rasa apa-apa, tak semayang subuh, tak rasa apa-apa. Nak tak ngaji kuliah, tak rasa apa-apa. Tak pergi masjid, tak rasa apa-apa. Sebab apa tak rasa apa-apa? Sebab hati sudah mati. Ada. Ditambah pula hati mati, Allah cabut hatinya mati, kemudian Allah cabut rasa takut, Allah cabut rasa malu. 3 penyakit serangkai. Dia macam penyakit zahir juga. Kencing manis, penyakit jantung, lagi satu apa? Darah tinggi. Kena 3 ni 2 kali Jumaat je lah. Bahaya dah tahap tu. Tapi itu okey lagi, 2 kali Jumaat pun mati-mati. Kalau iman mantap, semayangnya okey, pahala banyak, mati bawa balik pahala, tak apa. Tapi ni jenis 3 serangkai ni lagi teruk. Penyakit dalaman. Hati mati, takut tak ada, malu tak ada. Bila kena 3 ni, out, habis. Hati mati tadi, orang nasihat tak nak dengar. Kemudian ditambah pula takut pun tak ada. Orang cerita bab neraka sikit tak takut. Kata ni tinggal semayang ni, kepala ni kena pecah ni. Beribu tahun ni. Satu waktu semayang tinggal, setengah pandangan kata 1000 tahun duduk dalam neraka dipecah kepala. Tu satu waktu. Dan kalau dah dekat 4 tahun tak semayang, bayang berapa banyak waktu. Dia kata tak. Aku tahan lah sekejap. Orang nak pecahkan aku tahan lah. Cakap so. Ada, kita jumpa ada orang, kita kata, meh semayang. Kang nanti masuk dalam api neraka, jangan buat main api tu. Dia jawab ni, alah api pun, aku tuang air padam lah. Cakap besar. Mengingat api bakar sampah pun dia, nak tuang air. Cakap besar. Jenis begini dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi naik, Nabi nampak ada seekor lembu. Lembu tu badan besar, sado. Nak sado. Badan ketul-ketul, jenis lembu balik gym. Badan besar. Tapi lembu tu dia keluar daripada lubang yang sangat kecil. Lubang tu kecil macam lubang tikus. Lembu tu keluar kat situ. Memang payahlah keluar, tapi boleh keluar. Dia keluar. Lepas dia keluar, dia nak masuk balik. Bila dia nak masuk balik, tak boleh. Dia pun sondol lubang, tapi tak boleh masuk. Macam itulah Nabi nampak. Nabi pun tanya malaikat Jibril. Ya Jibril, apa benda ni? Kenapa lembu ni macam ni? Kata malaikat Jibril, seperti inilah perumpamaan umat-umatmu yang cakap besar
yang melanggar syarak, akhirnya nak patah balik dah tak boleh. Nah, cakapnya nak sampai kata api neraka aku boleh padam. Cakap besar tu, melampau-lampau cakap. Nah, melebih-lebih. Nah, nak cakap besar, cakap rumah aku paling besar, boleh tahan kira cakap besar gitu. Orang cakap bodoh sombong ya. Tapi ini dah sampai nak lawan hukum Allah. Dia kata semayang tak semayang sama ya. Nak tetap aku boleh makan tak? Berada berkisah nak. Jenis belagak gitu, sombong dengan Allah. Ibarat ginilah, dia ibarat lembu keluar daripada lubang yang kecil, bila nak masuk balik tak boleh. Maknanya dia nak taubat balik, dia nak balik, nak patah balik ayat dia, tak boleh dah. Sebab ayatnya sudah disebut. Sebab tu dia begini tuan-tuan. Dia ada dua. Satu disebut sombong, satu lagi disebut zalim. Sombong lain, zalim lain. Dia yang paling jahat sekali sombong. Sombong tu paling jahat. Nah, zalim ni bukanlah baik, tapi rendah sikit daripada sombong. Nah, dari sudut hukum syarak, daripada agama. Walau ada pun daripada ukuran manusia biasa, kita nampak zalim lah jahat lagi. Tak, tapi sebenarnya sombong lagi jahat. Sebab apa? Apa makna zalim? Makna zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Nah, dia buat benda yang salah. Allah suruh buat begini, dia buat begini, dia buat lain. Allah suruh potong tangan, dia pergi buat potong kuku. Allah suruh sebat orang berzina, dia pergi buat denda RM5,000 contoh. Ini fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, kata Allah. Mereka ubah apa yang telah aku kata pada mereka. Mereka ini puak-puak yang zalim, kata Allah. Dan lagi juga yang kita faham makna zalim ni, nak bunuh orang dan sebagainya, itu zalim. Tetapi bila kita perhati tengok, orang yang buat zalim, Allah tak terus bayar cash dia punya azab. Allah tangguh azab dia. Allah beri dia peluang untuk dia taubat. Nah, Allah bagi dia peluang untuk taubat. Kan? Untuk dia nak mengaku kesalahan dan sebagainya, betulkan balik apa yang tersilap, apa yang dulu yang tersilap dan sebagainya. Sebab tu seingat saya lah, tak apalah, nak kita cakap direct je lah. Kerajaan pun dah tukar. Seingat saya lah, kerajaan BN dulu, UMNO dulu, mereka ada pernah mengatakan bahawa bila kita cerita bab hudud dan sebagainya, dia kata belum sesuai, ataupun kita akan buat kajian dan sebagainya. Maknanya 50 tahun lebih merdeka, dia tangguh. Tapi dia buat benda lain. Mana? Berzina dia buat hukum lain, mencuri buat hukum lain. Jadi ini kita boleh kata sebagai zalim. Tetapi Allah tak terus hukum. Allah bagi peluang. Nak PAH tahun, PAH pilihan raya, masih lagi okey. Allah bagi peluang untuk nak taubat. Tapi yang kedua, sombong. Bila sombong, Allah bayar cash, lala tu juga azab turun. Dalil, tengok. Kerajaan India, sekarang ni kita dapat berita kerajaan India dia pergi bunuh. Nak bunuh umat-umat Islam kat sana. Allah belum turun azab lagi. Allah tangguhkan azab. Sebab apa? Sebab dia belum sombong. Dia baru zalim bunuh orang Islam dan sebagainya. Tapi main dengan kerajaan Cina, dia bunuh rakyat di Uyghur, orang Islam di Uyghur. Tapi masa dia bunuh, dia torture. Rupanya Uyghur ni bukan cerita baru. Cerita ni sama naik dengan Palestin, cuma kita tak dengar. Dia tutup berita. Jadi lama dah rakyat Muslim Uyghur kena seksa. Tapi Allah tangguh lagi azab. Sampailah satu hari Presiden negara China mengatakan bahawa kerajaan China tidak ada siapa yang boleh menggugat akan ekonominya. Tidak ada siapa yang boleh gugat ketenteraannya. Cakapnya dengan sombong. Bila cakap sombong, zat Allah turun azab coronavirus. Apa yang jadi? Ranak segala ekonomi dia. Habis rosak ekonomi. Tenteranya habis, semua habis. Negara dia habis, orang halau. Rakyat dia nak datang tempat orang kena halau, disekat dan sebagainya. Allah turun bala, Allah turun azab. Lala tu juga sebab sombong.
Tengok Fir'aun dia seksa. Allah tangguh lagi. Allah bagi lagi, Allah kerah Nabi Musa, Nabi Harun untuk nak terang kepada Fir'aun. Tangguh lagi. Sampailah Fir'aun dia menyebut ana rabbukum. Akulah Tuhan kalian. Cakapnya dengan sombong, mengaku Tuhan. Zap, Allah turun azab. Lagi kita tunjukkan bukti lagi. Kapal Titanic. Buat tu tak apa dah. Dia buat dengan besi yang kuat, dengan kapal yang besar di atas air. Tak apa, tak ada masalah lagi waktu tu. Sampailah yang engineer, yang tukang buat kapal ni, pemilik kapal ni, dia kata apa? Kapal ini tidak akan karam, walaupun Tuhan pun tidak akan boleh mengaramkan kapal ini. Cakapnya sombong, dia kata Tuhan pun tak boleh bagi karam kapal ni. Allah hantar benda, Allah hantar ABC, air batu campur je. Dia langgar ketul ais je. Kalau ikut logik akal kita, besi dengan ais patut siapa belah siapa? Patut besilah belah ais. Tak, ais belah besi, Allah buat. Terbelah dua kapal Titanic. Sebab apa? Sombong. Allah hantar azab. Lala tu juga Allah bayar cash. Samalah kerajaan yang lepas ni. Cakapnya sombong. Cakapnya sombong. Ada seorang tu dia kata benda, aku YB ke kau YB? Cakap sombong. Jadi bila sombong, Allah bayar cash. Pak, habis. Tak ada apa dah. Mana jawatanmu? Mana YB-mu? Mana menterimu? Mana? Tak ada apa dah. Dalam satu hari sak dibuang kerja beramai-ramai. Ambil habis barang-barang kat pejabat, bawa keluar. Sebab apa? Sebab tu kita ajar jangan sampai jadi sombong. Tu. Tapi kita kena ingat, zalim ni boleh jadi zalim ni pada ahli maksiat. Orang minum arak, tikar nombeko, main judi, itu zalim. Mungkin kita orang masjid yang datang semayang jemaah, ngaji kuliah, mungkin kita ni tak kena zalim. Mungkin lah tak kena zalim. Sebab kita tak ada pergi minum arak, tak main judi, tak buat benda-benda zina. Boleh jadi kita okey lah, tak kena zalim. Tapi jangan kita rasa selamat, kerana kita boleh terkena sombong. Kadang-kadang ahli maksiat buat zalim tapi tak sombong. Dia minum arak, bila orang tegur, apa ni minum arak ni, nak masuk neraka? Astaghfirullahalazim. Dia dengar nasihat, buang habis, lempar habis botol-botol arak. Insaf. Tengok-tengok kedai tu buat diskaun, beli pula dia. Tapi nak ceritanya, dia boleh tunduk. Tapi kadang-kadang orang yang mengerjakan taat, orang masjid dah, tapi kadang-kadang dia boleh jadi sombong. Macam mana sombong? Tadi budak-budak tahfiz kan ramai. Jadi dia pun semayang, dia angkat tangan takbir tu, dia buat lebih kurang. Angkat tinggi ni je, buat lebih kurang. Lah kali budak tahfiz ni tegur lah. Budak pula kecil lagi, baru umur 11 ke 12 tahun gitu. Cik pendek pula tu. Budak tu pun tegur, Pakcik, saya belajar kat sekolah, ustaz ajar bila nak takbir angkat tangan tu separah telinga. Pakcik angkat sini je. Tak betul tu pakcik. Budak ni tegur. Bila budak ni tegur jadi macam mana? Hei, hang pandai nak tegur aku hang tu budak lagi, hingusan lagi. Nampak? Sudah terlekat di dalam hatinya sombong. Bila sombong habislah. Setara mana? Setara iblis laknatullah. Allah perintahkan kepada iblis sujud kepada Adam. Aba wastakbara. Sombong dan engkar daripada nak sujud kepada Adam. Bila orang sombong, setaraf iblis. Sebab tu hati-hati. Zalim mungkin kita tak kena, tapi sombong kita mungkin terdedah. Maka hati-hati, jangan sampai jadi sombong. Salam orang, senyumlah salam. Tahulah pencen askar, tapi janganlah buat muka ketat gitu. Salam tu senyum kan. Tapi time ada orang dia senyum, jangan orang tak ada pun senyum kok. Dah jalan kat luar dah senyum lagi. Tak ada seorang pun dia senyum tak. Tu gila namanya. Makna kata biarlah hidup kita ni nak berbaik-baik dengan semua orang, bermasyarakat. Jangan kita sombong. Kita nak sombong nak gimana tuan-tuan? Mati esok orang tolong usung.
orang tolong kapan, orang tolong mandi, orang tolong tanam, semuanya perkataan tolong. Dan kalau kita sombong sangat, kita sehebat sangat, siapa nak mandikan kita? Siapa nak kapankan kita? Siapa nak semayangkan kita? Siapa nak masukkan kita dalam lubang kubur? Nah, kita nak gah sangat, nak hebat sangat. Aku tak heran lah, dia kata. Aku tak ada siapa nak kawan aku pun aku tak kisah. Cakap masa hidup memanglah boleh kata tak kisah. Mati esok nak masuk di lubang kubur. Masuk gitu. Mana boleh. Tak boleh. Nak. Sebab apa? Kena. Sebab tu hablum minallah, hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan sesama manusia. Jadi jangan sampai jadi sombong. Lepas tu kita nak terapkan dalam hati manusia hari ini, iaitu biarlah ada takut. Takut kepada Allah. Dan biar ada rasa malu. Hari ini punya masyarakat, dulu masyarakat dulu pun buat juga dosa. Bukanlah orang dulu semuanya bagus, warak, tak ada dosa sekeping pun, tak ada. Dah ada kat dosa. Zaman dulu pun ada orang minum arak. Zaman dulu pun ada orang main judi. Zaman dulu pun dedah aurat. Zaman 60-an, 70-an, lagilah jarang-jarang pakai tudung lagi waktu tu. Rambut ngembang-ngerbang gitu. Nyanyi lagu kugiran dekat kelab-kelab malam. Tapi walaupun begitu, pada waktu itu perkara-perkara maksiat masih lagi disorok-sorokkan. Kenapa? Kerana dalam hati ada rasa malu. Ada dulu orang minum arak. Orang Islam minum arak, tapi dia sorok. Malu gak nak minum arak depan orang ramai. Malu. Ada gak orang tak semayang zaman dulu, tapi dia nyorok lah. Nak malu duduk kat rumah diam-diam. Lah ni punya masyarakat, malu tu Allah cabut dah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu tu sebahagian daripada iman. Allah ambil malu dah, tak ada dah. Imannya kurang. Tak ada rasa malu. Malu tak malu ni? Tengah waktu maghrib, pergi lepak, pergi kedai makan. Patut kurang-kurang kita tengok, kan azan maghrib ni segan lah. Kalau kita tak semayang pun, kita duduk dalam sikit. Segan lah. Orang lalu lalang duduk tengok, maghrib-maghrib duduk kat kedai makan lagi. Biar ada rasa malu kat sikit. Dah ni tak ada malu, relax Duduk daripada maghrib sampai ke isyak, tak semayang lalu. Main dam haji. Haji tak pernah pergi. Nombor empuk dengan papan haji tu. Ada kata. Habis jadi sebab apa ni? Sebab malu tu sudah ditanggalkan. Dah tak ada malu. Mana ada malu? Pakai seluar pendek, mana ada rasa malu? Kalau apek Cina tak apa, tak pelik dia kafir. Ini Melayu Islam. Lamba dengan seluar pendek dia. Tak rasa malu. Kalau budak muda boleh tahan kira sebab budak muda lah. Biasa nakal-nakal sikit budak-budak muda ni kita tengok. Dak tua bangka lah. Orang tua dah. Nak pimpin tangan anak bapak seluar pendek pegang tangan anak. Lepas tu kita nak doa anak kita jadi soleh. Nak soleh macam mana bapak seluar pendek? Ada habis. Nak jadi macam mana masyarakat hari ni? Ada. Bila orang tegur apa sebagainya, pandai dia kata, ustaz zaman sekarang berlagak Tuhan. Dialah nak tentu orang masuk syurga, masuk neraka. Tok kita jawab. Bukan kita berlagak Tuhan. Kita bagi tahu apa yang Tuhan kata dalam Quran. Mu nak baca Quran tak cari jumpa ayat. Ni kita mengaji dah ada ayat ni. Kita khabarlah. Kita kata Allah kata gini, Nabi kata gini, jangan buat gini, jangan buat gini. Kita tolong sampai je. Bukan kita tuduh orang ni syurga, orang ni neraka. Lainlah kalau ada ustaz tu di jalan-jalan tepi pantai dia tengok, ni syurga, ni neraka, ni sikit lagi nak masuk. Tunjuk main tunjuknya, tu baru terganjang ustaz tu bawa masuk dalam laut. Bukan kita main tunjuk ni syurga ni neraka. Dah bukan kita tentu-tentu. Kita khabar je. Orang yang tidak takut pada Allah habis. Makna kata nak cari manusia yang tak buat dosa langsung, mana ada itu nabi. Para nabi, para rasul ya maksum, mana ada dosa. Dah kita ada banyak dosa. Tok imam ada. Ustaz ada, tok guru pun ada dosa. Tak banyak sikit, tak sikit banyak, ada dosa masing-masing. Tetapi dengan sebab dosa tadi dia ada rasa takut. Dia ada rasa malu kepada Allah, maka dia taubat, minta ampun pada Allah. Itulah manusia yang normal, hamba Allah yang baik. Sebab tu Allah sebut innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah sayang kepada orang yang bertaubat kepada Allah. Sebab Allah tahu mereka ni akan buat dosa. Jadi Allah sayang kalau mereka taubat. Apa makna taubat?
Taubat asal kata taba. Taba tu maksudnya balik. Allah sayang pada orang yang balik-balik pada Allah. Tak apalah hang tersesat, hang tersalah arah, tapi hang patah balik, cari Allah balik. Allah sayang. Yang ni dah lah salah jalan, patah, tak nak patah balik, sombong pula. Nah, dia orang luar, datang dari Kuala Lumpur, masuk Bangkok. Nah, orang tanya nak pergi mana bang? Masjid ni lah Al-Badar, 1000 selawat. Nah, kawan orang yang tegur tu, brother yang tegur tu orang Bangkok. Brother tu pun kata jalan ni bang. Hei, bukan jalan ni, jalan sana. Dia buat naik atas bukit sana. Nah, sana kata. Dak, sini saya orang kampung sini bang. Saya tahu lah masjid ni jalan sini. Dak sana. Hang mana reti hang bodoh. Sakit hati tak kita dengan orang macam ni? Hang dah lah orang luar, kita tunjuk jalan tak nak dengar. Tu sama lah macam sekarang. Nah, hang dah lah tak erti agama. Tak apalah. Nak hang tak belajar khusus dalam bab agama ni. Sebab hang sibuk ke belajar sains, matematik, sibuk ke keduniaan. Datang ustaz-ustaz yang mengaji agama, ngaji Quran, ngaji hadis, tolong betulkan. Kata jalan ni salah, tak boleh buat begini. Salah ni kena buat jalan, kena ikut macam ni. Ni Islam, kena ikut Quran, ikut hadis. Mana betul? Hang ngerti apa? Dia sound balik ustaz, dia sound balik ulama, dia sound balik tok guru. Ani kata bodoh sombong. Patut dah kalau kita tak erti, orang tolong tegur, kita kata terima kasih tolong tunjukkan. Tak apalah. Dak dilawan balik. Ni kata bila dah sampai ke tahap sombong, tak ada apa dah lah. Allah cabut hati dia, kosong. Dia takkan boleh patah balik dah. Sebab tu Allah lambatkan lagi, dia semakin sesat. Dia jalan dah salah dah. Brother tu tadi kata jalan ni pergi masjid 1000 selawat. Tak, dia kata jalan ni, aku yakin jalan ni. Dia pun jalan. Allah buat dia jadi yakin dengan jalan tu. Rasa depan lagi kot ni, ada pokok-pokok ni depan lagi rasa. Dia pun depan lagi, duk main pusing situ. Tu kata jenis ini Allah akan biar dia sesat, makin sesat. Dia tak boleh patah balik. Sebab tu jangan sampai hati kita Allah khatam. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup, Allah khatam, Allah pateri, kata ulama, hati seseorang itu. Sampai dia tak boleh nampak dah. Tak nampak dah yang mana betul, tak dengar dah yang mana betul, tak ada. Dia tak boleh tak nampak dah yang mana elok, mana tak elok, tak nampak. Dia tak nampak penyatuan umat Islam tu bagus, tak. Dia nampak biar bersama dengan kafir tu bagus. Dah habis jadi rosak. Dia tak nampak ulama serban atas kepala, tak. Dia nampak geng-geng kafir dia. Nak lagi sonok bersama kafir daripada bersama dengan alim ulama. Habis jadi rosak, menyimpang habis. Sebab apa? Tak boleh dah nak patah balik. Sebab tu jangan sampai sombong. Jangan sampai sombong. Macam mana pun kita tersilap, siapa pun yang tegur kita, terima seadanya. Biasalah kadang-kadang hati kita ni jenis lah orang lama otai, orang dah orang cakap dah berumur, tiba-tiba budak tegur kita. Pakcik tak kena, pakcik semayang tu. Kalau hati kita rasa tak sedap pun, rasa nak marah kan, kita tarik nafas dulu. Lepas tu rembuh nafas pelan-pelan, keluarkan perkataan yang baik. Baiklah dik, terima kasih. Tak apa. Jangan nak ikutkan ego kita, nak ikut sombong kita. Pandai nak tegur orang. Habis maka lekatlah kesombongan dalam hati. Bila sombong, takut Allah tak selamatkan dah kita. Itu. Jadi inilah yang disebut oleh syekh, oleh ulama, wa alzamahumut taqwa, dan dilazimkanlah takut pada mereka itu. Lazimkan takut. Lazimkan takut dalam hati kita. Biar takut. Takut mana? Bukan takut dengan hantu, takut pada Allah. Takut pada Allah. Bila takut pada Allah, lain kita tak takut siapa pun. Saya nak kata kan, kalau ada di antara kita yang takut, takut dengan benda, takut dengan jabatan agama, takut dengan esko agama, takut dengan menteri agama, apa benda yang nak kita takutkan? Depa manusia, kita manusia juga. Depa makan nasi, kita makan nasi juga. Depa berak keluar tai, kita berak pun keluar tai. Kita toreh tangan dia keluar darah, toreh tangan kita pun keluar darah. Depa mati masuk dalam tanah, kita mati pun masuk dalam tanah. Lainlah kalau kita mati masuk tanah, dia mati duduk atas awan. Boleh tahan kira kita takut dengan dia. Jangan buat main, ni makam awan ni, kita kata. Boleh tahan kira. Nak takut tak, tapi dia sama, kita sama. Yang beza dia,
beza dia diberi jawatan. Jawatan mana? Sementara sahaja. Nah, bila jawatan sementara, kita duk takut. Sekarang apa nak takut dah? Mana pergi jawatan dia? Mana menteri dia? Mana itu dia? Mana kuasa dia? Tak ada dah. Nah, lepas tu kita nak takut dengan yang dicipta Allah. Pada Allah tu kita takut. Sebab apa Allah kita takut? Allah genggam nyawa kita. Allah yang genggam roh kita. Allah yang genggam rezeki kita. Kalau kita buat lebih kurang dengan Allah, nah, Allah ambil nyawa kita, Allah rosakkan rezeki kita, apa nak dia? Tapi manusia boleh genggam nyawa kita? Tak boleh. Manusia boleh genggam rezeki kita? Tak boleh. Nah, ada satu kisah. Tok guru saya, Tok Guru Siddiq Noor ni, rasanya sedia, semua pun sedia maklum. Tok guru saya ni kena tahanan ISA dulu. Lepas tu dia kata dia graduan ISA. Dia pernah kena tahanan ISA. Masa dia kena tangkap, dia masuk nak masuk ke dalam tahanan tu, dia bertemu dengan satu orang yang jaga situlah. Kawan ni belagak pada dia. Dia kata, Ustaz masuk dalam ni, dalam genggaman saya. Selagi mana saya tak turun tanda tangan, selagi itulah Ustaz takkan boleh keluar daripada tahanan ni. Dia kata, duduklah dalam ni. Kita kalau jenis tak mengaji tauhid, tak ada akidah, tak mantap iman, kita pun janganlah macam tu. Kita duduk Melayu, cium kaki tu. Tapi tengok ulama, dia mengaji agama, hatinya yakin kepada Allah. Dia ngaji sifat 20. Apa dia jawab? Ustaz Siddiq jawab dia. Dia kata, aku masuk dalam tahanan ni, aku kena tangkap ni bukan sebab hang, bukan sebab polis, bukan sebab mahkamah, bukan sebab undang-undang, tapi aku masuk dalam tahanan sebab Allah yang masukkan aku. Dan aku akan keluar kerana Allah yang keluarkan aku. Bukan sebab hang, bukan sebab mahkamah, bukan sebab siapa-siapa. Allah, bila Allah nak aku keluar, aku tetap akan keluar, walaupun seorang pun daripada kamu semua tak suka. Bila dengar gitu pegawai ni lagi ni, sombong dia kata. Padahal dia yang sombong. Dia kata dah kena tangkap pun cakap lagi. Okey, tak apa, kita tengok, dia kata. Tak apa, Tok Guru steady duduk dalam. Untuk guru saya, dia kuat ceramah. Dia kata dia kalau tak dapat ceramah sehari demam. Kita ada ceramah demam. Kita tu balik. Dia tak ada ceramah demam. Jadi dah duduk dalam tahanan, mana ada kuliah dah, mana ada ceramah. Jadi geltar kaki-kaki. Tak jadi ni, tak ada kuliah, tak ada ceramah ni. Lain kali masa makan-makan kan, dia ada kantin dia tu. Kan yang kena tahan ni dia makan dalam tray kan. Dia ambil tray dia tu, tray besi tu, dia ambil sudu, dia ketuk. Tang 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 tang. Dia bagi announcement. Perhatian semua tahanan-tahanan, malam ni kita ada kuliah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dia kata dia sampai kuliah. Jadi orang pun pakat duduk dengar. Dia kuliah kat depan. Dia bantai kerajaan pula tu. Kong. Dalam tu siap takbir dalam. Orang duk pakat ikut dia. Jadi dia boleh pengaruh orang pula. Warden penjara pun tengok lain macam. Dia kata tak boleh simpan lama-lama Siddiq ni, dia kata. Lagi lama duduk dalam ni, lagi habis semua orang ikut dia. Tak jadi, tak boleh. Mesyuarat keluar keputusan, kita bebaskan dia, kita keluarkan dia. Duduk dalam ni habis, semua jadi pengikut dia nanti. Jadi kita bebaskan dia. Lah kali dibebaskan Ustaz Siddiq, masa dia nak langkah kaki keluar tu, temu balik yang sombong itu tu, yang belagak itu, muka ketak. Kata Tok Guru dia, kata Ustaz Siddiq, kata, tengok, dah terbukti sekarang. Walaupun hatimu tak suka, hatimu tidak reda, tapi bila Allah nak aku keluar, aku tetap akan keluar hari ni. Tak ada seorang boleh halang aku keluar. Sebab apa? Hatinya yakin bulat kepada Allah. Bila orang yang yakin bulat kepada Allah, dia tidak takut pada sesiapa pun. Datanglah besar mana pun, tak ada masalah, dia tak takut. Tidak ada yang menggoyangkan dia. Sebab tu kita nak pupuk dalam hati orang beriman ini yakin kepada Allah. Nak takut dia? Nak takut dengan kafir? Majoriti kita dalam negara ni ramai lagi orang kita Islam daripada kafir. Dia takut dengan kafir, tunduk dengan kafir. Bukan kita suruh
diajar kita ni anti kafir. Kita bukan anti kafir. Kita cuma anti orang yang anti Islam. Tu je, tak kira kafir ke, tak kafir ke, tak kira lah siapa-siapa. Dan kalau kawan-kawan kafir yang Cina, yang India, tetapi dia tak hentam Islam, dia cakap baik dengan kita, jual ikan dengan kita, tak ada masalah. Tak ada masalah, dia tak kacau kita, kita tak kacau dia. Tapi yang kita marah ni bila dia usik agama kita. Tak payah kata yang kafir, orang Islam sendiri ngaku dah Islam, mengucap dia kalimah syahadah, tapi dia hentam agama di sini. Yang ni pun musuh kita juga. Lepas tu biar kita clear. Bukan kita suruh bermusuh dengan siapa-siapa, tidak. Tapi kita nak pertahankan agama kita. Dan jangan kita takut dengan sesiapa pun dalam mempertahankan agama kita. Kerana apa? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Peganglah kemah-kemah gitu. Akidah biar mantap. Sebab tu bila akidah mantap, tengok nenek moyang kita zaman dulu-dulu. Kat Bangkok ni pun ada sejarah dia. Tengok nenek moyang kita dulu-dulu. Datang berlambak-lambak penjajah, tapi tak boleh pergilah kali balik gitu. Datang Portugal balik, datang British balik, datang Belanda balik, tak boleh nak pergi. Nak sebab apa? Nak kuat sangat kita? Ya, sebab kita kuat dalaman, iaitu keyakinan kepada Allah. Yakin pada Allah. Saya pergi Terengganu. Saya ziarah makamnya apa nama tu? Saya pun dah lupa nama dia. Seorang Tok Wali. Apa nama lupa dah. Tok apa tak nama Tok tu, tapi Tok Wali lah. Tok Wali. Kalau ingat nanti saya beritahu nama. Dia tak datang pula nama dia. Tapi seorang Tok Wali diceritakan, tapi Tok Wali ni dah tak ada dah. Tinggal kubur dia lah. Kita ziarah kubur dia. Cerita dia zaman dulu, Tok Wali ni dia jadi penasihat sultan. Sultan beri kepercayaan. Dulu punya sultan, dia ada penasihat agama dia. Dan didengar nasihat-nasihat alim-alim ulama. Sebab tu tak kisah siapa pun memerintah, perintahlah, tapi biar dengar nasihat ulama. Jadi datang wakil British nak letak dia punya wakil dia dekat negeri Terengganu. Katanya dia pun wakil British ni jumpa sultan. Boleh tak kami letak kami punya wakil dekat negeri Terengganu ni? Maka jawab sultan, tanya penasihat aku. Kalau dia kata okey, maka aku pun kata okey. Benar dia, benarlah aku. Tidak dia, tidaklah aku. Kat mana dia? Ujung sana, bawah istana. Ada rumah Tok Wali, rumah papan kayu biasa, rumah kampung. Jadi wakil British pun pergi jumpa. Pergi jumpa dia. Dia duduklah kat kursi. Kemudian British ni pun cakaplah nak letak wakil British dekat dalam negeri Terengganu gini. Katanya Tok Wali ni, kenapa nak letak wakil British? Apa tujuan? Maka wakil British ni jawab dia kata untuk menjaga keamanan negeri ini. Apa jawab Tok Wali ni? Dia kata sebelum kamu datang sini kami sudah aman. Kerana yang menjaga keamanan kami Tuhan kami bernama Allah. Kami tak perlukan sesiapa pun untuk jaga, kerana kami cukup ada Allah untuk jaga kami. Kamu boleh pulang ke tempat kamu balik. Dia suruh balik. Marahnya British ni, sebab kena halau balik gitu je. Dia bangun tu, Allah buat karamah kursi dia melekat dengan punggung. Dia bangun tu dengan kursi-kursi melekat kat punggung. Lepas tu apa jawab Tok Ali ni? Dia kata, dalah negeriku mu nak ambil, kursi rumahku pun mu nak ambil juga. Marahnya tu British ni, dia tepuk kursi tu jatuh. Lepas tu dia jalan. Tapi walaupun musuh-musuh Islam tu beradab, dia teman British ni sampai kat jeti. Dia ikut nak hantar balik. Suruh British ni naik balik kapal dia. Sampai kat jeti dia teman. Sampai kat jeti tak apa, British ni pun naik kapal. Sampai di atas kapal, belayar jauh sikit, dia pun perintah di atas kapal. Dia kata, halakan meriam ke arah orang tua tu. Dia tunjuk Tok Ali. Tok Ali tu tengah duduk kat tepi tu. Dia kata, halakan meriam. Keangkuhan sombong dia pun hala. Akhirnya tentera dia pun halakan meriam ke arah Tok Ali ni. Tok Ali tu pakai serban. Tok Ali tu buat macam mana? Dia pun sengitkan kopiah dia. Dia sengitkan serban dia. Bila dia sengit serban dia, kapal British tu jadi sengit. Sengit belah kanan. Dia sengit belah kiri, kapal British sengit belah kiri. Habis tergolek-golek meriam. Kali balik macam tu je. Sebab tu saya cakap, mujur dia jadi Tok Ali. Kalau saya jadi Tok Ali masa tu, saya tak main sengit kopiah dah. Saya buka kopiah, penyek-penyek je kopiah tu.
Nak bagi hancur terus kapal dia. Nah, tu kata jangan buat main. Ulama itu kekasih Allah. Nah, nah. Sebab apa jadi boleh sampai ke karamah gitu? Sebab keyakinan yang mantap. Yakin kepada Allah. Hati berpaut pada Allah, bergantung pada Allah, bukan bergantung pada makhluk, bukan bergantung kepada manusia. Nah, ayat tu yang pertama, mana takwa itu takut. Mana takwa yang kedua, iaitu taat. Taat makna taat buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Tu taat. Nah, bukan yang disuruh pembuat, yang dilarang pembuat. Tu bukan taat, tu tenat nama dia. Nah, yang disuruh buat enggak? Semayang. Nah, tikam nombor kau, tikam juga. Tak jadi. Dia ambil nombor pelik kereta ustaz, dia ambil. Kata ni ustaz ni berkat lah, nombor pelik ustaz rasa kena rasa dia. Ada kau ajar dulu. Nah, ada kata bagus dah ikut ustaz, tapi dia ambil nombor pula, pakai nombor pelik kereta ustaz. Ada kata yang taat buat juga, maksiat buat juga. Tak boleh, itu bukan taat. Makna taat buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Tapi nak tinggal kadang-kadang terbuat juga, betul tak? Kadang-kadang kita tersilap juga, tersalah juga, terjuga buat dosa. Nama pun maka Allah maaf. Dengan syarat mutaubat semula. Ada orang budak muda dia datang jumpa saya. Nah, dia kata, ustaz, saya nak taubat, tapi bila saya taubat, tengok-tengok esok lusa saya buat balik benda tu. Saya buat balik benda maksiat tu. Saya salah juga. Jadi macam mana ustaz? Kadang-kadang saya nak putus asa rasa. Nah, saya taubat buat juga, taubat buat juga. Dia kata, macam mana ustaz? Ustaz boleh tak bagi tip kat saya? Bagi ayat apa-apa ke untuk saya boleh terus istiqamah? Saya kata, awak ni salah faham makna istiqamah. Bukan makna istiqamah hari ni kita buat jahat, lepas tu kita taubat, lepas tu sampai kiamat kita tak buat salah langsung. Tu bukan. Mana ada. Selagi mana kita tak mati, mesti kita ada buat silap, mesti kita ada buat dosa. Tapi makna istiqamah yang sebenar, bila kita salah, kita taubat. Bila salah, taubat. Salah, taubat. Salah, taubat. Istiqamah bertaubat kepada Allah. Itulah makna istiqamah. Nah, bukan salah, taubat, lepas tu tak buat salah dah sampai bila-bila. Mana ada gitu. Betul tak? Siapa sini dah taubat, lepas tu sampai lah tak pernah buat salah? Cuba bangun nak tengok muka. Ada? Seorang? Tak ada lah. Nah, termasuk saya juga. Kan? Ada je kadang-kadang kita silap dan sebagainya. Nah, kita buat salah dan sebagainya. Gitulah. Kita ni manusia biasa, lemah. Nah, kadang-kadang tersilap. Nah, kadang-kadang terpedaya dengan yang bukan-bukan dan sebagainya. Ya, sebab tu kata ulama, orang yang buat salah belum menjadi salah. Nah, setelah dia bertaubat maka dia jadi betul. Tapi orang yang jahat sebenarnya ialah orang yang dah lah buat salah, tak reti nak minta maaf, tak reti nak taubat, tak reti nak minta ampun. Maka inilah manusia yang paling jahat di atas muka bumi. Dah lah buat jahat, tak minta ampun dah tu. Nah, tak taubat dah tu. Yang lebih parah lagi, dah lah buat jahat, bangga pula dengan kejahatan. Aduh. Tuan-tuan, saya pesan jangan kita bangga dengan kejahatan. Kalau sekarang kita dah berubah jadi ahli masjid, jangan cerita kes-kes lama kita dulu. Kadang-kadang ada kan, lama kita sebagainya. Sembang-sembang kedai kopi, dia bagus dah. Dah semayang masjid dah, tiang masjid kenal dah muka dia. Tiba-tiba sembang-sembang kedai kopi, dia kata, hang tak kenal aku dulu mat. Hoi, aku dulu gangster mat. Aku dulu jentik telinga kanan, telinga kiri putus tu. Dahsyat dia kata. Dulu orang takut dengan aku. Aku terajang orang berapa banyak dah. Mati kat tangan aku ni berapa banyak dah. Tak payah ceritalah. Sebab itu perkara jahat kita. Buat apa kita nak bangga dengan jahat kita? Kan kita dah jadi baik kan? Kita dah jadi elok kan? Kita dah semayang dah kan? Jadi yang dulu-dulu kita pernah pukul orang jahat dan sebagainya, biarlah rahsia itu antara kita dengan Allah je. Dan kita rasa malu nak cerita kat orang. Kita tutup aib kita. Kerana Allah dah tolong tutup aib kita. Orang yang tak tutup aib dia, maka Allah takkan tutup dah aib dia. Allah biarkan aib dia habis nampak dia orang. Hari ni punya perangai masyarakat, semua benda nak viral. Semua benda nak rakam, nak sebagainya. Kalau benda baik tak apa. Ni benda yang bukan bangga tu. Cakap apa? Berwatakan wanita padahal dia lelaki. Bangga dengan ada dada,
dengan baju ketat-ketat, tunjuk kat orang, tak rasa bersalah langsung, tak rasa malu. Ni kita kata benda ni ialah yang mengundang bala daripada Allah. Sebab tu Syekh Sudah kata baca kunut nazilah, sebab bala yang menimpa hari ni bukan hanya bala ke China, bala seluruh dunia kena. Dan lebih bala lagi sampai kita umat Islam pun tak boleh pergi buat umrah. Okey, Allah hantar ni coronavirus. Kita nak pergi jalan pun susah. Di Malaysia dah catat dah sekat 99 kes dah. Berapa banyak dah, makin meningkat. Bala tu Allah turun kat kita. Sebab apa ni? Sebab ada ahli maksiat yang tidak rasa takut dan tidak rasa bersalah dan tak ada rasa malu. Kemudian pula ada di kalangan ahli taat, alim-alim ulama mendiamkan kemungkaran. Benda salah tak tegur, benda salah tak ambil tindakan, buat senyap saja. Akhirnya Allah turun bala, semua sekali kena. Bila Allah turun bala, bukan ahli maksiat je kena, rumah tok imam kena, rumah tok syiah kena, rumah ustaz kena, rumah ulama semua kena. Habis Allah kena. Tuan-tuan tak nampak ke? Bala tak bala, kita tak boleh datang ke tanah suci. Itu kan tempat yang baik. Memang pada sisi zahirnya kita kata Arab Saudi yang sekat, tapi dari segi hakikat siapa yang sekat? Allah sekat. Allah sekat, kita tak boleh nak pergi. Tak bala kita ni, tak boleh nak ziarah Nabi kan? Tu. Lepas tu kita kena faham bala yang sebenar. Kadang-kadang kita salah faham makna bala. Bala ni sebenarnya bukanlah banjir, bukan rumah terbakar. Bala itu musibah, ujian Allah beri kat kita. Tapi bala yang sebenar, kita ada kemampuan untuk buat ibadat tapi tak boleh buat ibadat. Tu lah bala. Masjid kita besar, lawa, cantik, tapi jemaahnya tidak selawa semasjid ni. Bala lah tu sebenarnya. Negara kita majoriti umat Islam, tapi yang datang semayang sedikit sangat. Bala lah tu sebenarnya. Tapi kita tak nampak. Kita nampak rumah terbakar, bala. Dah, itu musibah. Allah boleh ganti yang lebih baik. Kadang-kadang lepas habis terbakar rumah, buat-buat kutik derma, habis dapat duit lah, bina rumah 2 kali besar daripada rumah yang terbakar dulu. Kadang-kadang jadi betul jadi macam tu kan. Nak dapat pampasan sana, pampasan sini. Tapi yang bala sebenarnya, kita sihat tapi tak boleh datang semayang jemaah. Kita ada kaki tapi tak boleh nak pergi masjid. Ada orang kaki tak ada. Saya ada orang hantar video kat WhatsApp, dia kaki sejak kecil tak ada. Allah buat dia tak ada kaki, sampai pinggang je badan dia, tapi tetap pergi masjid. Dia pergi masjid dengan cara berguling atas jalan ni. Tuan-tuan try balik, sekejap lagi balik bayang isyak ni, buat guling situ. Rasa macam mana? Pedih tangan-tangan, pedih muka-muka seret atas jalan. Tapi dia, kerana Allah, dia sanggup buat. Kita Allah bagi kaki, tak boleh nak pergi masjid solat jemaah. Itulah bala sebenarnya kita kalau macam tu. Bukan bala rumah terbakar dah. Bukan anak mati bala. Kadang-kadang orang ganti anak lain pula, boleh, tak ada masalah. Kadang-kadang anak mati diingat bala, tak, kadang-kadang tak bala anak mati. Allah ganti pula, bukan anak, bini lain. Contoh. Ada anak. Tapi yang tak boleh semayang, duit banyak tak boleh derma. Bala tu sebenarnya, bukan kedekut bala. Sebab dia mampu buat ibadat tapi tak boleh nak buat. Itulah. Jadi kita renung, istighfarlah. Kata ulama, tahun ni Allah turunkan bala ke seluruh dunia, termasuk umat Islam yang taat pun kena. Jadi kita kena banyak-banyak istighfar. Apalah dosa yang kita buat, istighfar banyak-banyak, baca kunut nazilah, minta pertolongan daripada Allah. Moga-moga Allah angkatlah wabak ni balik. Selagi mana wabak ni berleluasa, selagi itulah hidup kita jadi merana, susah nak ke sana sini, nak pergi umrah disekat lagi, dan macam-macam hal lagi perkara yang tak mampu nak kita nak buat dan sebagainya. Jadi kita mintalah taubat sungguh-sungguh, hentikanlah segala maksiat, perkara-perkara yang bukan-bukan, benda-benda yang bukan-bukan, joget-joget, nyanyi-nyanyi, sudahlah. Nak lama mana lagi? Allah dah beri dah penangguhan. Allah sayangkan kita yang tidak sayang kepada Allah. Itu yang kedua, taat. Yang ketiga, yang terakhir, mana takwa ialah pelihara. Pelihara maknanya jaga bagi elok. Itu takwa. Dia ada 3 peringkat. Ada orang Islam, kemudian iman, kemudian takwa. Dia lain. Orang Islam dipanggil muslimin,
Orang iman dipanggil mukminin, orang takwa dipanggil muttaqin. Beza semua tiga-tiga tu. Kadang-kadang ada orang di Islam tapi tak iman. Di Islam tapi iman tak ada. Macam mana tu Ustaz? Dia buat rukun Islam tu semua. Dia semayang, dia time orang puasa dia puasa. Dia ada tarawih pun datang. Dia paling dulu kali ambil makan bila lepas habis tarawih tu. Zakat dia bayar. Mana rukun Islam tu semua dia buat. Tapi bila kita kata patut orang mencuri ni potong tangan nak. Mana boleh potong tangan? Dia kata main potong tangan, zalim. Dia tak percaya ayat Quran. Bila tak percaya ayat Quran, makna tak ada iman. Walaupun dia semayang. Jadi orang gini, dia Islam tapi tak ada iman. Nampak? Ada orang pula, dia Islam ada, iman pun ada. Ini bagus. Ini sekurang-kurang kedudukan yang kita kena duduk. Kita jangan jadi orang Islamnya. Jadilah orang Islam yang beriman. Kita buat semua rukun Islam, semayang apa semua kita buat. Kemudian dalam hati tanamkan kita percaya sungguh pada Allah. Percaya apa Allah kata, percaya, yakin bak rezeki, jangan takut bak rezeki, yakin Allah yang jamin rezeki, yakin betul dalam hati ni. Moga-moga mati esok boleh masuk dalam syurga. Tapi itu baru tingkat yang sederhana. Ada tingkat makam yang lagi hebat. Duduk yang ketiga, al-muttaqin, dia jadi orang yang bertakwa. Macam mana takwa? Islam pun ada, iman pun ada, takwa pun ada. Dia semayang, dia yakin. Kemudian yang ketiga, dia pelihara. Pelihara macam mana? Dia jaga hidup dia betul-betul. Rosak sikit pun tak nak. Dalam masalah fuqaha, masalah fiqh, seseorang yang berniat nak buat jahat tidak dihukumkan dosa. Dalam hadis sebut, orang tu niat nak buat jahat tak kena dosa lagi, melainkan setelah dia buat. Tadi dia sampai masjid ni, dia nampak ada selipar mahal, dia nama Adidas. Dia kata balik mayang lagi, aku nak curi selipar ni. Nak niat dah, nawai tu ada dah. Nak sahaja aku curi selipar ini lepas mayang ni. Dia niat dah tu, sungguh-sungguh, memang azam sungguh. Dalam semayang dia ingat selipar. Dia nak curi sangat. Tiba-tiba habis-habis semayang, dia sembang dengan kawan dia. Sebab kawan lama dah tak balik pangkul. Sembang, tuan selipar tu balik dah. Dia gigi kat tu, alamak, tuan dia dah balik, tak dapat dah nak curi. Dia tak kena dosa, kata ulama. Tak kena dosa. Walaupun dia niat tadi betul-betul niat ni. Niat nak curi sangat dah ni. Azam sungguh-sungguh ni. Sampai wirid pun orang lain subhanallah, dia selipar. Sungguh-sungguh sangat. Tapi dia tak buat, tak kena dosa. Sebab dia baru lintah di hati. Ada pun kalau kita nak buat benda baik, terniat di hati pun Allah dah bagi pahala. Malam ni kita balik rumah, kita niat esok pagi nak bangkit tahajud lah. Esok nak bangkit tahajud, nak khatam Quran 30 juzuk esok pagi. Niat memang bagus. Niat dahsyat-dahsyat, siap. Esok nak buat solat sunat tasbih sekali apa semua. Hebat niat. Niat punya niat, tidur terbongkang. Akhirnya bangun ke apa? Tadi 10.30 pagi bangun. Maka kan jawab ulama, malam tadi dia niat nak tahajud, nak itu nak ini, Allah bagi dah pahala niat nama dia. Walaupun esok pagi dia tak kerjakan lagi, dia tak buat. Maknanya kalau esok pagi dia buat 2 kali pahala. Pertama dia niat nak buat benda baik, dapat pahala. Lepas tu dia buat, dapat pahala lagi, 2 kali pahala. Itu dari sudut fiqh. Jadi dari sudut tasawuf pula, ahli tasawuf kata betul lah, kalau kita niat nak buat jahat, Allah tak hukumkan dosa. Betul, Allah tak bagi dosa. Tetapi Allah tahu tak tahu isi hati kita? Allah tahu tak niat hati kita nak curi selipar tadi? Allah tahu tak? Allah tahu. Dah mu tak rasa malu ke? Tu tasawuf. Walaupun Allah tak hukum dosa, tapi bila Allah dah tahu niat hati dia tak baik, Allah cepat-cepat dia istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dia malu kepada Allah. Walaupun Allah tak hukumkan lagi dosa, tapi niat hati dah niat nak buat jahat. Cepat-cepat dia tolak. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku malu. Engkau boleh baca hati aku. Aku nak buat benda tak elok. Astaghfirullahaladzim. Dia cepat-cepat. Faham? Jadi kalau ada kawan kita tiba-tiba duduk diam-diam, tiba-tiba istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mana ada niat jahat lagi. Tu cerita. Maknanya gitu. Maknanya tasawuf ni dijaga dalaman. Itu maknanya takwa, maknanya dipelihara, jaga sungguh.
Saya dulu khidmat dengan tok guru saya bawa dia driver dia. Jadi kita berhenti ada satu masjid nak semayang. Nak ambil uduk kat kolah tu. Lepas tu tok guru saya dia buka kopiah dia, buka serban. Lepas tu dia pandang kanan, pandang kiri, dia tak tahu nak letak mana kopiah dia tu. Kebetulan sebelah kolah tu ada motor. Saya kata kat tok guru letak je lah atas seat motor tu. Tok guru tanya saya balik, motor hentar ke? Saya kata bukan motor saya. Nak betul pandai-pandai suruh letak atas motor orang. Kalau orang tu tak bagi apa jadi? Tak hukumnya haram. Sampai begitu jaga nak letak motor. Kita kepak terus side mirror orang sebab nak betul kopiah. Betul tak? Lepas tu kalau betulkan balik boleh tahan kira. Tak betul lah tu. Kawan tu cepat-cepat pas mayang nak balik sebab ada tamu datang rumah, tak pasang kepak dah side mirror. Lintah-lintah jalan tak pasang, ada lori belah belakang. Mati situ kawan tu. Okey, sebab side mirror kena kepak. Nah, ada ambil hak orang dan sebagainya. Tu kata Ustaz Ahmad Rizam, kadang-kadang kita ahli masjid dah, kita jenis geng semayang masjid dah, tapi kadang-kadang kita jadi pencuri. Macam mana jadi pencuri? Macam masjid ni okeylah, tandas dia kat dalam kawasan masjid. Ada setengah masjid tandas dia kat luar. Bila kita nak pergi tandas, kita kena sarung slipper. Betul tak? Kadang-kadang dah tak tahan sangat nak terkencing, dia pun gagal-gagal cari slipper pula tak jumpa. Dia habis dia hentam slipper siapa tak tahu. Sebelah slipper tu Imam, sebelah lagi slipper tu Bilal. Nah, sebelah warna hijau, sebelah warna merah, Muafakat Nasional ni slipper. Nampak? Dia pun pakai. Steady dia pakai. Pakai dia lepas hajat dia letak alik slipper. Nah, dia kata saya tak curi ustaz. Nah, saya letak balik kan. Awak tak faham makna curi. Makna curi apa dia? Makna curi ambil tanpa minta izin. Curi lah tu. Masuk sarung slipper tu minta izin nak dekat tuan dia. Dak curi lah tu. Tapi saya pulang cerita lain. Tapi curi tetap curi. Nampak? Awak letak balik, memang awak letak balik, tapi masa awak pakai tu awak tak minta izin, dikira awak mencuri. Tak berat curi. Allah nampak tak nampak? Kalau awak ni ada rasa takut kepada Allah, awak lebih sanggup berjalan kaki, nak tanpa pakai slipper lebih sanggup kerana takut Allah murka, ambil slipper orang tanpa minta izin. Padahal slipper je. Ni dipanggil takwa. Halusnya dia. Padahal slipper je. Halus, dia jaga sungguh hati dia, jaga sungguh nak kepada Allah Ta'ala. Dahsyat tak dahsyat? Geng-geng macam ni tak apa lah. Ni geng-geng Tok Wali lah. Kita geng Tok Kuali kan? Habis ribu orang bawa balik. Bukan sakat pergi tandas bawa balik terus. Jadi kita pelan-pelan cuba jadikan diri kita ni ada takwa dalam hati kita. Memanglah susah sikit, tapi pelan-pelan. Sebab tu dalam kitab ni Syekh kata wa alzamahumut taqwa, lazimkanlah kamu takwa. Kenapa disebut lazim? Makna lazim biasakan. Tahu kamu tak biasa, tapi cuba biasakan. Biasakan ada takwa dalam hati kita. Buat apa-apa pun hati-hati, tengok betul-betul, jangan ambil hak orang dan sebagainya. Buat bagi elok pelan-pelan. Wa iqamata haqqi rububiyah, dan mendirikan akan hak rububiyah, yakni hak ketuhanannya. Jadi kita berhenti situ dan kita akan sambung wassalatu wassalam. Kuliah yang akan datang. Jadi macam biasalah, di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar Berwas, dan juga tahfiz yang tengah naik di Teluk Nipah tu. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan membeli sambil niat, sambil menderma. Kemudian yang keduanya, memang dah jadi tradisi kami di pondok, setiap kali bila tibanya bulan Rejab, Syakban dan Ramadan, 3 bulan berturut-turut ni budak-budak pondok dia orang akan puasa. Puasa Ramadan tu memang kena puasa lah tak? Tapi Rejab Syakban ni, dia orang akan puasa juga. Kerana apa? Kerana nak melatih diri supaya bila time Ramadan dirinya sudah bersedia untuk, orang cakap apa, sudah jadi biasa dah, berlapar tu dah jadi steady dah. Macam kata tok guru kami, macam orang lumba lari lah. Takkan hari pertandingan baru nak lari. Itu yang krem kaki-kaki. Sama kat kita, takkan time Ramadan baru dandan, time tu baru nak puasa. Tu yang menyandar kat tiang, jap-jap tengok jam. Lah kali dia panggil bini dia, Jah. Jam ni mati rasanya, macam tak gerak je jarum ni.
Bini kata, mana pula bukan jam tu yang nak mati, abang yang macam nak mati kata. Tengok jam, azan Zuhur disangka maghrib. Sebab apa? Dah tak pernah puasa, tiba-tiba tu puasa. Memang jam perut. Jadi kita latih. Start bulan Rejab ni kita pelan-pelan puasa, pelan-pelan puasa sampai Ramadan dia steady. Kalau menyandar pun menyandar time Rejab je lah menyandar. Masuk Syakban, boleh mencangkul dah, siap tanam pokok lagi. Time Ramadan siap main badminton. Tok Imam lawan Tok Bilal. Sampai orang kata, azan dah ni, jap smash. Nak smash dulu. Nampak? Makna steadynya sampai tak rasa lapar langsung. Kita nak gitu. Ini yang Tok Guru kami ajar. Jadi bila kami buat begini, puasa ni, maka pelajar-pelajar pondok kami bila nak buka puasa tu depa akan baca tahlil dulu. Sementara nak tunggu azan, depa baca tahlil. Jadi kami bawa borang, kami sediakan kalau ada siapa-siapa yang nak mentahlilkan arwah-arwah mereka, boleh ambil borang isi nama-nama arwah tu. Dan sebelah nama arwah tu dia ada tulis RM. Jangan buat-buat tak nampak pula. Ada RM situ. RM tu maknanya sumbangan. Sumbangan ni tak ada syarat, terpulang. Jadi ada yang tanya, Ustaz, satu arwah berapa ringgit? Tak ada berapa ringgit. Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah, tak ada masalah. Walaupun dia bubuh nama arwah tu penuh, sampai 10 arwah dia bubuh nama, bahagian RM dia bulat kosong, kosong dia tulis. Tak ada langsung bagi sumbangan, tak ada masalah, kami terima. Cuma kedekut pahit. Tu je. Tapi kami terima, tak ada masalah. Tak adalah kami buat hilang borang dia buat tak nampak. Tak nampak, kami baca juga insya-Allah. Jadi terpulanglah. Siapa nak letak nama arwah, kemudian nak derma berapa banyak pun terpulang. Duit sumbangan yang tuan-tuan bagi bukan kami nak ambil untung tak. Kami ambil duit tu dan kami beli barang juadah berbuka puasa untuk dijamu kepada pelajar pondok yang berpuasa ni. Tu saja. Kalau tuan-tuan bagi lebih, depa dapatlah makan lebih sikit. Dapat kurang, apa yang ada je lah. Gitu je lah. Tak ada untung apa pun, ambil gitu je. Jadi terpulanglah. Jadi kadang-kadang kita tak larat lah nak puasa sunat. Kadang-kadang kita ni tapi kita belanja orang yang berpuasa sunat. Kita belanja dia buka puasa. Kita akan dapat, kata ulama, kita akan dapat pahala sama macam pahala orang yang berpuasa. Tapi puasa sunat jangan Ramadan. Steady tak puasa. Tak apa, aku belanja makan orang puasa. Bengongmu. Ramadan mu kena puasa lah. Ni puasa sunat. Dia tak mampu puasa tapi dia belanja makan, dapat pahala macam orang berpuasa. Kena pula orang yang puasa tu orang ngaji pondok, hafal Quran, hafal hadis, ngaji kitab dan sebagainya. Moga-moga besar esok jadi ulama, jadi amal jariah pada kita. Walaupun kita mati dah, pahala kita tetap terus berjalan sampai bila-bila. Moga-moga begitu. Maka itulah jadi bekal kita nak bawa balik bertemu Allah nanti. Dan moga-moga dengan pahala itulah Allah masukkan kita ke dalam syurganya nanti. Jadi sekadar itulah pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan ini untuk kita nak memahamkan orang umat Islam kita ni kepada Islam yang sebenar. Baliklah kita kepada Islam. Tak kiralah apa warna parti kita, apa kedudukan kita, back to the Islam. Balik kepada Islam, ikut cara Islam. Dengan Islam kita akan jadi kuat, dengan Islam kita akan jadi mantap, dengan Islam kita akan hidup dengan tenang. Allah akan pulihkan ekonomi kita, Allah akan bantu gerak kerja kita dan sebagainya. Hidup kita jadi harmoni, negara kita jadi aman damai insya-Allah. Jadi sekadar tu pada malam ni. Sekali lagi saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, mengguris hati mana-mana pihak dan terlajak sedikit masa. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.